Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Jumpa lagi untuk PDPR kita Jumaat ni Untuk PDPR kita Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 3 berkenaan dengan Jom Senam untuk Sihat. Ya, kebetulan kita pun nak menuju ke Hari Sukan Negara, Hari Sukan Negara. Tapi pada zaman pandemik ni, berhati-hatilah. Bukan kata pandemik tak boleh bersukan, boleh, tapi kena jaga penjarakan, kena ikut SOP yang betul kan. Okey. Itu selingan Jadi untuk hari ni, jom senam untuk sihat. Ya betul, bersenam untuk kita sihat. Okey, cerita tentang Dila yang ceria dan bertenaga kan. Kadang-kadang kawan kita ni ada yang happy, seronok, aktif je kan. Dia macam Dila lah kan, ceria dan bertenaga. Sentiasa melakukan senaman untuk meningkatkan kecergasan. Jadi dia ni rajin bersenam untuk tingkatkan kecergasan dia kan. Bukan nak menunjuk, tapi memang dia jenis orang yang kuat pasukan. Jadi tengok kat situ ada piramid Ada piramid. Ni piramid orang kata piramid kecergasan lah untuk aktiviti kanak-kanak. Dia kata apa? Kurangkan. Ini bukan saya kata ni. Buku teks kata kurangkan. Kurangkan menonton televisyen, permainan dalam talian, duduk terlalu lama. Okey. Ini yang berlaku sekarang. Kan? Ini yang berlaku sekarang. Bila tak pergi sekolah, PDPR, duduk lama. Kan? Sebab semua online, duduk lama. Tonton televisyen pun lama. Main handphone, main tablet, lama. Jadi sebenarnya benda ni dah kita dah tahu dah kita dah tahu dah. Maksudnya kita kena kurangkan. Belajar PDPR dengan kelas samalah, duduk-duduk. Tapi ada masanya macam contoh PJ lah kan. PJ kita akan ke Padang. Kita akan turun tangga, pergi kantin dan sebagainya. Tapi dekat rumah mungkin terhad, tak ada ruang. Tapi kita boleh buat senaman. Macam mana kita kongsi Okey. Yang kedua, di bawah kurangkan tu, dia kata 2 hingga 3 kali seminggu. Seminggu 7 hari. Dia minta kita 2 hingga 3 kali seminggu. Untuk apa? Kekuatan otot, tulang dan flexibility. Kekuatan otot ni inilah. Kita punya muscle. Tulang. Kan? Kemudian flexibility ni lebih kepada kelenturan lah. Okey, apa aktiviti yang boleh buat? Tekan tubi, ringkuk tubi, lompat bintang, lompat tali. Okey, daripada 4 aktiviti yang dicadangkan ini, 3 aktiviti tak perlu menggunakan alatan. Maksudnya tekan tubi ni bumping lah. Tak payah guna alatan apa-apa. Bumping saja kan. Lompat tali terpaksa ada alatan. Kalau macam zaman saya dulu-dulu, cerita zaman dahulu biasa kami gunakan getah kita simpul jadi panjang, kita buat lompat tali. Okey, lompat bintang tak perlu tali, ringkuk tubi pun tak perlu tali. Tapi yang ini dia minta kita buat 2 hingga 3 kali seminggu. Berapa lama? Sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari. Tapi kalau ni 2 hingga 3 kali seminggu, maksudnya 2 hingga 3 kali tu buat dalam tempoh 60 minit ataupun 1 jam. Tak dapat 1 jam, setengah jam. Tak dapat setengah jam, 15 minit. Yang penting kita mesti ada pergerakan ataupun senaman untuk mengekalkan kecergasan badan kita Kemudian 2 hingga 3 kali seminggu, selain daripada yang diberikan yang atas tadi, nombor 2. Nombor 3, senaman aerobik. Senaman aerobik ni seperti berenang, berlari, bermain kas roda, bermain sembunyi ibu, menari, berbasikal. Kat sini adalah menari je kan. Kat rumah boleh buat. Berbasikal. Berbasikal mungkin perlukan kawalan ibu bapa lah, sebab awak tahun 3 kecil lagi kan. Bahaya. Perlu pengawasan perlu pengawasan. Berlari, berjoging dengan abang, mak, ayah semua kan. Kita ajak jogging sama-sama. Boleh boleh. Berenang mungkin susah sikit lah. Nak kena pergi pusat renang kan. Pusat akuatik. Bermain kasut roda. Sekarang ni main kasut roda dengan kawan-kawan pun boleh. Kan, kawan-kawan maksud saya ialah saudara mara kita. Saudara mara kita pun kadang-kadang jadi kawan kita, betul. Rumah dekat-dekat main kan. Tapi kena jaga jarak lah. Kan, kena jaga jarak. Tak boleh lah kita nak main peluk-peluk macam tu, tak boleh lah. Nak dekat-dekat sangat, rapat sangat, tak boleh lah. Kemudian main sembunyi-sembunyi, sembunyi ibu Kemudian apa lagi? 2 hingga 3 kali seminggu ni bersukan bola keranjang, bola sepak, tenis, badminton. Ini semua kalau ikutkan fasa lah, ikutkan fasa. Mengikut fasa orang kata macam negeri saya lah, Melaka fasa 3. Badminton dah boleh dah. Latihan bola sepak pun dah boleh. Dah boleh kan. Okey. Seterusnya yang setiap hari. Apa dia yang setiap hari? Okey, ini yang setiap hari. Maksudnya aktiviti yang rutin lah, menjadi rutin kita. Okey, membantu ahli keluarga mengemas rumah. Biasa lepas makan, tolong mak ayah angkat pinggan ke lap meja kan. Itu pun ada aktiviti dan pergerakan. Kemudian dah main-main dengan adik-beradik, bersepah. Belajar, buat homework, buku banyak, bersepah.
tolong kemas rumah ataupun tolong mak sapu sampah, sidai kain. Itu pun antara aktiviti rutin yang boleh kita buat di rumah. Berjalan ke kedai, yang ini pun saya rasa perlukan pengawasan ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa lah, abang ke kakak ke. Okey lah kan. Bermain di luar bersama-sama rakan, membasuh kereta. Membasuh kereta adalah hari-hari. Mungkin dalam seminggu sekali, 2 minggu sekali kan. Boleh tolong ayah. Itu pun bagus, mengeluarkan peluh. Jadi ini antara aktiviti lah yang boleh kita buat untuk mengekalkan kecergasan kita, untuk memberikan kita kesihatan. Okey, seterusnya. Ini dia. Jantung hebat, paru-paru sihat. Dila berupaya melakukan aktiviti secara berterusan dalam suatu jangka masa yang lama tanpa cepat berasa letih. Kenapa? Jantungnya dapat membekalkan oksigen ke seluruh tubuh dengan cekap. Macam mana jantung dia boleh dapat bagi oksigen ke seluruh badan dengan cekap? Okey. Kecekapan fungsi jantung mengepam darah dan fungsi paru-paru menyerap oksigen akan meningkat semasa aktiviti senaman. Itu dia jawapannya. Maksud dia kat sini, Dila ni dia suka buat aktiviti kecergasan. Bila dia selalu buat, jantung dia dah dilatih untuk membekalkan oksigen, mengepam darah dengan efisien. Dan makin lama dia makin kuat, makin hebat kan. Jadi, anggota tubuh badan dia akan dapat menampung. Ataupun orang kata, dia tak cepat rasa letih. Biasa orang cepat rasa letih macam, penat lah. Cukup lah. Sebab apa? Sebab dia kurang melakukan aktiviti. Tapi bila dia selalu, tak ada apalah. Senang je ni. Kadang-kadang kita dah duduk ni. Okey, korang duduk dulu. Aku main lagi sikit. Kan? Ada orang macam tu. Okey. Kemudian, kamu boleh kekal aktif dengan melakukan aktiviti seperti yang berikut. Apa dia? Senam aerobik, berbasikal, lompat trampolin. Ini antara aktiviti. Kan? Senam aerobik dekat rumah pun boleh. Kadang-kadang buka TV, ada senam kan. Boleh join sekali kan. Berbasikal. Boleh main, nampak macam gambar ni, berbasikal dengan keluarga. Seterusnya, jantung saya berdegup laju dengan kadar pernafasan saya yang meningkat. Jadi ini antara aktiviti lah. Sebenarnya banyak lagi. Dia pula dia tanya, adakah aktiviti berenang dapat meningkatkan kapasiti aerobik? Awak bagi jawapan dekat komen. Macam mana dapat jawapan cikgu? Apa susah? Awak type saja aktiviti berenang dapat meningkatkan kapasiti aerobik. Type dekat Google, kat search tu, pada laman untuk letakkan address tu. Nanti dia akan keluarlah jawapan dia. Kan? Kalau awak nak rasa nampak lagi rajin, buka buku. Tapi yelah, buku pun sekarang susah nak dapat. Awak type je. Kita gunakan teknologi untuk kebaikan. Jadi setakat itu saja untuk PDPR kita hari ini. Aktiviti seperti yang saya dah kongsikan dalam Telegram. Saya harap dapat membantu awak lah. Dapat membantu semua. Untuk PDPR kita pada minggu ini. Saya doakan awak semua sihat, sejahtera. Dan juga orang kata dilindungi lah. Okay, semoga kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Kalau ada salah silap saya minta maaf sangat-sangat. Okay, jadi kita jumpa lagi. Bye.